dua subtopik yang cikgu akan sentuh, iaitu berkaitan dengan specific latent heat dan juga gas law. Okay, baik. Yang pertama berkaitan dengan specific latent heat. Okay, specific latent. Sorry cikgu tulis je ni sebab pen ni dia tak ni sangat lah. Dia tak sensitif. Okay, specific latent heat. So, berkaitan dengan specific latent heat, cikgu nak minta respon daripada kamu. Apakah formula untuk latent heat? Tolong respon. L is equal to apa? Hello? Formula untuk specific latent heat? Tak naklah cikgu cakap seorang. Cikgu nak respon daripada pelajar yang masuk ke dalam kelas ni. Tak kisahlah kamu rujuk buku ke apa ke, yang penting kita soal jawab antara satu sama lain. So, specific latent heat. Formula? Hello? Astagfirullahaladzim. Senyap lagi. Tak ada siapa-siapa lagi yang respon. Hello? Cikgu cakap seorang ke ni? Cikgu buat kelas seorang ke? Q over M, cikgu. Okay, Q over M. Okay, so ini adalah formula untuk specific latent heat. L adalah specific latent heat is equal to Q over M. So tolong bagi tahu cikgu, Q ini adalah apa? Respon. Setiap kali tanya, seminit kena tunggu untuk respon daripada tanya. Okay, okay, ada yang buka mic tu. Apa dia? Q tu adalah apa? Heat change. Apa dia? Heat change. Quantity of heat. Okay, quantity of heat. Okay, heat energy. Okay, heat energy. So Q ni unitnya adalah apa? Unit. Kalau energy, unitnya adalah apa? Respon? Joule. Joule, good. Okay, joule. Okay, so Q adalah heat energy. Seterusnya M. M ni adalah stand for apa? Respon? Mass of substance. Mass. Mass. Okay, good. Mass. Okay. Mass unitnya adalah apa? Respon? kg. kg. Okay. kg. Okay. So untuk unit bagi specific latent heat adalah L is equal to kalau ada nilai lah, ada nilai kat bahagian sini. Lepas tu unit adalah joule per kilogram. kg negative 1. Okay. So ini adalah berkaitan dengan latent heat. So kalau dalam soalan dia tanya berkaitan dengan what is mean by specific latent heat. So kalau untuk specific latent heat kamu mesti terangkan berkaitan dengan formula dan juga konsep untuk latent heat. Okay, dia berbeza dengan konsep apa dia ni, specific heat capacity. Sebelum ni kelas untuk intervensi ni minggu lepas Cikgu Hafizah ada sentuh tentang specific heat capacity. Betul tak? Tolong respon sekejap. Betul ke tak? Betul. Betul. Okay. So untuk minggu, so kamu dah tahu tentang specific heat capacity. So untuk minggu ni specific latent heat berkaitan dengan formula Q over M, iaitu heat energy dibahagikan dengan mass. So kalau nak tulis dalam bentuk definition adalah heat, kita akan first kali untuk kalau dalam soalan tentang definition, definition first kali kamu fikirkan berkaitan dengan formula. Tapi kalau kamu tulis formula, kamu takkan dapat markah. Kamu kena buat dalam bentuk ayat. Cuma daripada formula, kamu boleh terjemahkan dalam bentuk ayat. So formula dia L is equal to Q over M. Okay. So apakah maksud untuk specific latent heat? Heat energy require, okay, require to, yang ini tak ada, ayat seterusnya ini tidak ada dekat bahagian dalam formula, iaitu latent heat ini dia berkaitan dengan apa? Tolong respon sikit. Latent heat ini berkaitan dengan apa? Perubahan apa? Hello, perubahan apa? To change. Hello, cikgu cakap seorang-seorang ke ni? Perubahan apa? Ada yang nak? Perubahan Molekul Main. tu. molekul tak tepat. Perubahan Heat, cikgu. perubahan heat tak tepat. Heat energy required to change. Oh, Apa dia? Face. Apa dah? Phase. Bagus. Menukarkan fasa. Okay, to change phase. Katakanlah daripada apa kepada apa, to change phase lah.
To change phase of, okay, baru masuk balik dekat bahagian mass ni. 1 kilogram of substance lah. Apa-apa substance yang kamu gunakan. Okay. So ini definition bagi specific latent heat, di mana heat energy daripada formula heat energy required yang diperlukan untuk menukarkan fasa. Okey, menukarkan fasa ni tak ada dekat bahagian dalam formula, cuma je kamu kena faham berkaitan dengan konsep latent heat, di mana dia akan tukarkan fasa. Contohnya fasa metal yang kamu belajar, solid, liquid, gas. So dia akan tukarkan solid ke liquid contohnya, phase daripada solid kepada liquid. Okey, so itu adalah berkaitan dengan specific latent heat lah. Okey. So bila menukarkan fasa of 1 kilogram of substance. So 1 kilogram ni berkaitan dengan mass. Kita akan ambil 1 kilogram lah yang paling asas dia. Okay. So ini adalah definition bagi specific latent heat. Cuma yang cikgu nak tanya, temperature berubah ke tak? Temperature change ataupun tidak tolong respon untuk specific latent heat? Tak. Okay. Temperature not change. Okay. Kalau kamu belajar dalam kimia, katakanlah graf yang daripada water nak jadi ice. So dia akan turun macam ni, static macam ni, lepas tu turun lagi. Okay. So katakanlah cikgu label ni A, B, C, D. Sekarang cikgu nak tanya, di manakah fasa untuk specific latent heat untuk graf ini? Antara B dengan C tu cikgu. Okay, good. Antara B dan juga C. Sebab apa? Temperature ni graf untuk temperature. Temperature dia constant. So temperature dia tidak berubah, not change. Okay. So dia bertukar fasa lah, daripada B ke C ni dia akan bertukar fasa. Contohnya kalau ini liquid, yang ini akan jadi solid contohnya. Okay. So itu adalah berkaitan dengan specific latent heat. Contoh dalam kehidupan seharian kita, aplikasi-aplikasi ataupun fenomena-fenomena berkaitan dengan specific latent heat. Tolong beritahu cikgu, apa contohnya? Penukaran fasa. Allah, paling senang ni. Penukaran fasa. Contoh-contohnya adalah apa? Ais cair cikgu. Ya, ais cair. Lagi? Selain daripada ais cair? Hujan. Apa dia? Hujan. Hujan. Kalau yang pasir tu, Apa dia? Tak dengar? yang pasir. Pasir. Apa? Oh, tak. Tak clear lah, tak clear. Apa kamu cakap? Pasir. Ah, Pasir. Mana ni? Tak faham. ada dalam buku teks saya perasan. Pasir. Dia Kata penukar. punya lain satu ikut, saya tak Ya, pasti lah. itu pasir tu cikgu rasa kamu nak sentuh berkaitan dengan specific heat capacity tu kot. Pasir dengan air laut ke? Ke macam mana? Dekat bahagian dekat pantai tu specific heat capacity. Yang ini latent heat. Latent heat ni perubahan fasa. Macam tadi kawan kamu sebut tadi, jadi ice. So jadi ice cair tu. Sorry, tadi ice lah. Ice cair. So ice tersebut state dia adalah apa? Fasa dia adalah apa? Ice. Solid cikgu. Solid. Solid. Dia jadi air, fasa apa? Liquid. So perubahan fasa. Perubahan fasa akan menjadi dia adalah berkaitan dengan specific latent heat. Contoh yang lain selain daripada ais cair lagi apa lagi? Air mendidih cikgu. Air yang mendidih, boiling water. Lagi? Ais beku. Air beku. Okey, air tu jadi ais balik. Okey, betul? Itu adalah berkaitan dengan perubahan fasa. Okey, good. Terus. So, seterusnya cikgu padam semua ni tak apa, ni cikgu rekod, nanti kamu tengok balik lah kalau kamu nak buat nota ke apa tu, sebab salin. Okey, seterusnya. Specific latent heat terbahagi kepada dua. 1, 2. Cuba bagi tahu cikgu, apa nama specific latent heat? Ada dua nama. 1, specific latent heat of Heat of fusion cikgu. Heat of fusion. Okay, fusion. Okay, specific latent heat of fusion. Satu lagi, Heat of Vaporization. vaporization. Okey, dah belajar berkaitan ni. Cikgu tanya-tanya je lah. Fusion ini menukarkan daripada state apa kepada state apa? Respon? Alamak, cikgu tulis lah pula. Solid to liquid. Okey, solid to liquid. Okey, solid to liquid. Okey, cikgu nak tanya sekarang ni. Kamu jawab solid to liquid. Penukaran fasa daripada solid to liquid. Kalau liquid to solid, adakah ia adalah specific latent heat of fusion? Respon? Ya cikgu. Ya, betul. Okey. Bermaksud solid ke liquid pun specific latent heat of fusion.
liquid ke solid juga specific latent heat of fusion. Cumanya yang membezakannya adalah solid ke liquid, dia absorb heat ke dia release heat. Respon? Solid ke liquid? Absorb ke release heat? Absorb. Absorb, cikgu. Absorb. Dia absorb. Kalau liquid ke solid, dia respon? Release. Release. Okay, good. Release. And cikgu ni dia ni sikit. Okay, baik. Seterusnya, vaporization. Daripada apa kepada apa? Respon? Liquid ke gas? to gas. Liquid ke gas. Yes. Okay. Gas ke liquid, adakah dia juga adalah latent heat of vaporization? Respon? Ni, gas ke cikgu. liquid. Ya. Okay. Gas ke liquid dia juga vaporization. Liquid ke gas juga adalah nama vaporization juga. So, kalau liquid ke gas, absorb ke release? Absorb. Absorb. Gas ke liquid? Release. Release. Okay. Okay. So ini kesimpulannya, ini adalah berkaitan dengan specific latent heat. Habis untuk specific latent heat. Sekejap lagi kita akan buat latihan. Cumanya cikgu akan masuk gas law dahulu. Buat penerangan sikit, bincang dengan kamu sikit berkaitan dengan gas law, apa yang ada dalam gas law. Lepas tu baru kita akan buat latihan. Okay. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada gas law. Gas law yang paling pentingnya adalah kamu ingat formula ini sahaja. PVT. Okay. Segitiga ni ingat, cerah masa depan kamu. Okay. PVT. Okay. Dia akan mengaitkan di antara, tolong bagi tahu cikgu, P ni adalah apa? Hello? P adalah apa? Gas law? Pressure, cikgu. Pressure. Pressure. V adalah apa? Volume. Volume. T adalah apa? Temperature. Temperature. Okay, temperature. So, kaitan antara ketiga-tiga ini dia akan dapat relationship dan juga akan dapat 3 law. Daripada gas law ni kita akan terbitkan 3 law lagi. Okay. So, law yang pertama kita akan sentuh adalah yang berkaitan dengan, sekejap, kita tukar warna yang lain. Okay, first law kita akan sentuh PV. Okay, daripada PV ni, dia sebenarnya cikgu minta kamu hafal untuk PVT ini adalah di mana kamu akan senang untuk terbitkan formula dari segi setiap law dalam gas law tersebut. Ada 3 law di dalam gas law. So, law yang pertama adalah berkaitan dengan P dan juga V. So, formula yang kita boleh terbitkan daripada ini adalah cikgu keluarkan. Dia akan jadi P1, V1 is equal to P2V2. So, formula ini yang kita akan dapat untuk law yang pertama. Tolong bagi tahu cikgu, PV ini berkaitan dengan law apa? Respon? Boyle's law, cikgu. Boyle's law. Boyle's law. Okay. So, bila kamu dapat relationship ini, kamu dah belajar benda ni, cikgu tanya balik. Kalau kamu dapat dah relationship ni, cikgu nak tanya, di antara P dengan V, relationship-nya directly proportional ke inversely proportional? Respon? Inversely, cikgu. Directly proportional ke inversely? Ada seorang jawab tadi? Inversely, okay. Jawapannya betul. Jawapannya adalah dia adalah inversely proportional. Sebab apa? Bila kamu susun balik formula ni, kita nak kaitkan antara P1 dengan V1. So P1 ini jadikan subjek, V1 ni akan pindah ke bahagian sini. So bila pindah V1 ke bahagian sini, dia akan berada di bahagian bawah. So bila kita relatekan di antara P1 dengan V1, so kita akan dapat bahawa pressure dengan volume dia inversely proportional. Bermaksud bila pressure increase, apa jadi kepada volume? Respon? Volume. Okay, jadi kepada volume? Decrease. Okay. So, ini berkaitan dengan Boyle's law yang pertama. Okay. Boyle's law. V1 is equal to P2 V2. Okay. Baik, seterusnya. Ya. Kita pergi kepada relationship yang kedua, cikgu ambil yang bawah ini. P over T. Okay. Yang ini, cikgu pindahkan ke bahagian sini. Kita tulis P1 over T1 is equal to P2 over T2. Ini satu lagi formula. Dan tolong bagi tahu cikgu,
P/T ini berkaitan dengan law apa? Respon? Gay-Luzak law cikgu. Gay-Luzak law. Okay. Okay, Gay-Luzak law. Okay. So, ini adalah berkaitan dengan law yang kedua, Gay-Luzak law, di mana P1/T1 is equal to P2/T2. So, tolong inform pada cikgu, apakah relationship antara P dengan T ini? Bila kita dapat formula macam ni, apakah relationship antara kedua-duanya? Tolong respon. Directly proportional cikgu. Okay, dia directly proportional. Macam cikgu cakap tadi, macam mana kita nak dapatkan directly proportional ni? Di mana P1 ini kita kaitkan dengan T1. So T1 ini kena pindah ke bahagian sini. Bila T1 pindah ke bahagian sini, dia akan berada di atas. So level yang sama bermaksud dia directly proportional. Bila P ni increase, temperature kan? Increase. Increase. Tapi tolong hati-hati dengan gas law, di mana temperature yang kita gunakan unitnya adalah apa? Respon. Unit bagi Kelvin, temperature. Kelvin, Bagi temperature, ya betul. Dalam gas law kita akan gunakan Kelvin sebagai unit, bukan degree Celsius. Okey. Kalau kamu guna dalam specific heat capacity, masih lagi menggunakan degree Celsius. Tetapi kalau untuk gas law ini, kita akan gunakan Kelvin. Okey, tolong ingat. Baik, Cikgu, seterusnya. saya nak Ya. tanya cikgu. Ya. Yang kalau Kelvin tu kan, kalau dia bagi degree Celsius, kita kena tambah 273 Ya, Kelvin. betul. Ya, betul. Bermaksud kalau dalam soalan dia berikan nilai degree Celsius, lepas tu dia minta kamu calculate untuk temperature, tapi masih lagi dalam unit degree Celsius. Masih kena tukar degree Celsius tu kepada Kelvin dahulu, selesaikan. Bila dah dapat jawapan untuk Kelvin tu, tukar balik ke degree Celsius. Okey? Syarat first kena tukar dulu ke bahagian dalam Kelvin. Baru tengok pada soalan. Soalan tu nak jawapan dia dalam degree Celsius ke dalam Kelvin. Kalau nak dalam degree Celsius, tukar balik kepada degree Celsius. Kalau tak, tinggalkan dalam Kelvin, boleh terima juga. Okey, boleh Boleh, cikgu. Okey, baik, seterusnya. Yang ketiga, law yang ketiga adalah yang ini. Sorry lah, dia dah macam bercampur je ni, dia jadi keling sikit dah. Dia punya ni. Tengok faham kan? Okay, V/T. So, V/T ini cikgu tulis kat bahagian atas ni. V1/T1 is equal to V2/T2. Okay, so relationship yang ini ataupun formula yang ini untuk gas law yang ketiga ini berkaitan dengan law apa? Untuk V dan juga T. Respon? Charles law. Charles law. Okay, Charles. So Charles law. So kita nak kaitkan antara V dan juga T. Tolong bagi tahu cikgu apakah relationship antara V dan juga T? Directly proportional cikgu. Good, directly proportional. Macam mana cikgu dah terangkan sebelum ni tadi V1 kena kaitkan dengan T1. T1 ni akan bawa ke bahagian sini. So level yang sama. So kita akan dapat directly proportional. Di mana kalau V ni increase, apa jadi kepada T? Respon? Increase cikgu. Increase. Dan tolong hati-hati kalau untuk temperature kita akan gunakan unit dalam temperature. Kelvin. Baru tadi kita bincang. Kelvin. Temperature kita akan Kelvin. gunakan unit dalam Kelvin. Okey, boleh Okay. So gas law ini saja yang berkaitan dengan ini saja. Okey, di mana ada 3 law, Boyle's law, Gay-Lussac law dan juga Charles law. Okey, dan juga formula PVT. Kamu ingat PVT ni kamu dah boleh keluarkan dah dia punya apa formula dia. Tapi tolong hati-hati PVT ni adalah bukannya perkaitan P directly proportional dengan V. Tolong hati-hati. Ada juga pelajar yang confuse dia nampak PVT ni P directly proportional dengan V. Salah. Yang ini hanyalah untuk susunan formula sahaja. Di mana bila kamu keluarkan PV ni, kamu akan dapat P1, V1 is equal to P2, V2. Relationship-nya kamu kena susun balik supaya kamu akan dapat relationship dia macam ini. Okay, setiap satunya. Okay, so habis untuk bahagian gas law, belum habis lagi, ada sikit lagi. Okay, yang ni dah habis. Cikgu padam yang ni. Kamu nak buat note ke apa nanti kamu tengok balik dalam video ni nanti cikgu record, cikgu bagi balik link video. Okay. Okay. Sekarang ni cikgu nak terangkan berkaitan dengan apa beza antara Kelvin dan juga degree Celsius.
Okey. Sebab dalam gas law ini dia akan ada graf yang berkaitan dengan Kelvin dan juga degree Celsius. Okey. So kamu dah tahu berkaitan dengan nilai-nilai untuk Kelvin dan juga degree Celsius. So tolong bagi tahu cikgu kalau nilai Kelvin dia kosong. Kita start dari kosong. Berapakah nilai untuk degree Celsius? Respon? Negatif. Negatif. Negatif pula. Ya. Kelvin kosong? Negatif 273 tu, betul? Ya, betul. Negatif 273 degree Celsius. Okey, negatif 273 degree Celsius. Okey, kalau degree Celsius dia kosong degree Celsius, berapa Kelvin? Tolong respon. 273 ke? Okey, 273 Kelvin. Okay. Ini kosong Kelvin, negatif 273. Kalau kosong Kelvin, 273. Kalaulah temperature tu 100 degree Celsius. Berapa Kelvin? 373. Good. Campur dengan 273 kan? 373 Kelvin. Okey. So apa beza degree Celsius? Apa beza Kelvin? Okey, dengar sini baik-baik. Degree Celsius ni kamu akan kira bagi degree of hotness. Maksudnya kepanasan untuk sesuatu benda tersebut, sama ada dia akan jadi cold ataupun jadi hot. Okey, kita akan kirakan degree of hotness. Selalunya kalau dalam eksperimen yang kamu lakukan, kita gunakan termometer. Temperature yang kita, unit bagi temperature tersebut kita gunakan degree Celsius. Kita akan mula daripada kosong degree Celsius sehingga 100 degree Celsius. Itu paling basic lah yang kita pernah guna. Kosong sehingga 100 degree Celsius. Okey. So, fahaman kamu berkaitan dengan degree Celsius ini adalah kita nak measure degree of hotness. Di mana daripada degree of hotness ni juga kamu boleh tahu state untuk sesuatu substance ataupun phase untuk suatu substance. Contohnya, kalau kosong degree Celsius ni, selalunya dia akan menukarkan daripada state apa kepada state apa? Respon? Liquid to solid. Okey. Itu solid. Sama ada dia akan jadi solid ataupun dia akan jadi liquid. Okey, dalam kosong degree Celsius. Kalau 100 degree Celsius? Liquid Gas. to gas tu. Liquid to Liquid gas. to gas. Okey. Sama ada dia akan jadi liquid ataupun dia akan jadi gas. Okey. So kita memang dah well known berkaitan dengan degree Celsius. Sebab selalunya eksperimen yang kita akan lakukan, kita akan gunakan SI unitnya adalah degree Celsius. So degree Celsius adalah untuk degree of hotness, untuk measure untuk degree of hotness. Dan juga kita nak tahu state, keadaan ataupun phase bagi sesuatu substance tersebut, sama ada dia solid ataupun liquid, bergantung kepada bacaan untuk degree Celsius tersebut. Okey, baik. Untuk Kelvin, okey, tolong dengar baik. Untuk Kelvin, dia adalah berkaitan dengan movement of particle. Movement of particle. Di mana, kalau kamu tengok dekat bahagian sini, 0 degree Celsius, tapi masih ada lagi bacaan untuk Kelvin di mana bacaan tersebut besar, 273 Kelvin. Bermaksud cikgu nak tanya pada kamu, katakanlah kalau liquid tersebut kosong, bila dia bertukar menjadi negative 1 degree Celsius, cikgu nak tanya, adakah substance tersebut tidak bergerak? Tolong respon. Dia dah tukar jadi solid. Adakah substance tersebut tidak bergerak? Movement dia. Adakah substance tersebut tidak bergerak? Hello? Bergerak tu. Dia bergerak. Okey. Bergerak. Kamu belajar solid. Solid masih lagi bergerak. Macam mana cara dia bergerak kalau solid? Respon. Solid. Vibrate tu. Vibrate. Ya betul. Dia akan vibrate. So, kalau negatif 1 bermaksud berapakah bacaan untuk Kelvin? 272. 272 Kelvin. Okey, 272 Kelvin kan? Okey, kalau negatif 1. Bermaksud bahawa untuk berkaitan dengan bila dia jadi solid, dia masih lagi ada pergerakan di mana bacaan dia kita akan ambil kira indikator dia adalah 272 Kelvin. Okey. So, bila masa substance tersebut tidak akan bergerak, substance tersebut tidak akan bergerak apabila kamu
sejukkan dia sehinggalah temperature dia negatif 273 degree Celsius, di mana bacaan Kelvin tersebut adalah kosong. Okey? Tapi tolong ingat baik-baik, ini adalah indikator bagi water, air sahaja. Okey? Bermaksud bahawa yang kita gunakan indikator untuk cek bagi 0 degree Celsius, 1 degree Celsius, di mana Kelvin dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi dalam bentuk air sahaja. Kalau substance yang lain, kemungkinan dia mungkin lebih daripada negatif 273. Mungkin lebih maksudnya dia akan dia lagi kurang lah dia punya degree Celsius dia. Okey, tapi kalau bagi air sahaja, kalau tidak mahu movement tersebut dia jadi kosong ataupun tidak ada pergerakan langsung, di mana temperature-nya adalah negatif 273 degree Celsius. Okey, so itu beza antara Kelvin dan juga degree Celsius. Kod dalam soalan tanya berkaitan dengan kenapakah unit bagi temperature adalah dalam Kelvin. So dalam Kelvin ni kita nak tahu bahawa partikel tersebut dia masih lagi ada energi untuk dia bergerak ataupun tidak. Movement untuk partikel tersebut masih lagi ada ataupun tidak. Okey. So tolong bezakan degree Celsius dan juga Kelvin. Okey. Faham ke tak? Okey ke penerangan cikgu? Hello. Alhamdulillah faham Okey, cikgu. alhamdulillah. Okey baik. So kalau dah faham, kita try buat exercise. Okey, sekejap. Sekejap baru nak buka. Okey. Okey, jawab dengan pantasnya. Dah kalau kita habis siapkan awal exercise ni, kita boleh habiskan kelas awal. Okey, soalan yang pertama. Jelas tak? Okey, diagram show a process of change of state. ABCD, mana satu latent heat of vaporization is release, yang dilepaskan. Respon? Dilepaskan heat tersebut. Dia akan absorb, dia release. See you. Okay. Jawapannya adalah cicak. Ya, betul. Okey. Dia adalah jawapan adalah cicak. Kalau cikgu tanya A dengan D ni, specific latent heat of apa? Respon? Fusion. Fusion. Okay, good. Fusion. Okey, baik. Seterusnya. Okey, yang ini kamu kena tekan kalkulator sikit. Okey, 0.8. Jelas tak soalan ni? Nampak tak? Respon? Nampak tak? Nampak ibu. Okey, Nampak cikgu, alhamdulillah. Okey, baik. So, ini masih lagi dalam specific latent heat cikgu keluarkan. Ini adalah mass. Ini adalah apa ni, temperature. What is the quantity of heat required to change the water to steam? Okay, water to steam at 100 degrees Celsius. Okay, yang kita belajar tadi berkaitan dengan specific latent heat. So sekarang ini kalau kamu tengok daripada water kepada steam kan. Okay, dia tukarkan state. So kalau tukarkan state, kita belajar berkaitan dengan specific latent heat lah. Betul lah macam tadi kita belajar tadi. Okay, so formula yang kita nak gunakan, dia nak cari apa ni? Quantity of heat. Quantity of heat yang kita nak cari. So apa yang kita nak cari dalam formula? Ya, formula tu. Formula latent heat adalah L is equal to Q over M cikgu. Q over M. So M ada, dia ada bagi M. L ni dia ada bagi dekat bahagian bawah ni, specific latent heat. Okay. So dia nak cari apa? Quantity of heat ni apa? Q. Okay, good. Q. So masukkan dalam formula. Ini adalah yang ini. Ini adalah L. Okay, mass dia adalah 0.8. Tolong tekan kalkulator, jawapannya berapa? L ni adalah yang ini 2.3 darab dengan 10 / 06. Dengan pantas. Q is equal to apa? 1.84 times 10 over 6 cikgu. Persen 6. Okay, good. So jawapannya adalah cicak. Okay, di mana kita akan gunakan formula specific latent heat. Kita nak cari Q. Okay, so jawapannya adalah cicak. Ini soalan direct je lah, tak susah pun. Okay, seterusnya. Okay, kalau soalan macam ni.
Tadi dalam formula yang cikgu bagi tadi, kalau untuk soalan ni ada sikit tricky dia. Kalau kamu ingat untuk eksperimen, kamu boleh tahu macam mana cara nak selesaikan. Okey, dia bagi kat sini power. 1800. Lepas tu change 1.5 ini mass. Theta degree Celsius to steam, water to steam. So penukaran state daripada air kepada steam. Okay, so latent heat lah. What is the time taken to change the water to steam? Berapakah masa yang diambil? T. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya dulu. Apa formula yang tadi kita belajar berkaitan dengan latent heat? Baru tadi kamu sebut. Respon? Latent heat equals to Q over M you. Okay, Q over M. Latent heat ni ada tak nilai dia yang dia bagi dalam soalan? Respon? Ada cikgu. Ada. Yang mana? Yang mana? 2.26. Okay, ni adalah latent heat. Okay, ni latent heat ada. Settle. Mass ada tak? Ada cikgu, 1.5. 1.5. Okay, 1.5 ada. Okay, sekarang ni dia minta kamu cari time. Tiba jadi time pula sekarang ni. Ini formula Q, L, Q over M. Tapi time. So dia bagi power pula. So macam mana nak buat? Tolong respon sikit. Dirah. Apa dia? Cari Tidak Q. Cari Cari Q, lepas tu Okey, bahagikan cari- dengan power je. okey, cari Q dulu. Okey, kita cari Q dulu. Okey, cari Q dulu. Okey, tolong tekan kalkulator jap. 2.26 darab dengan 10.06 ni darab dengan 1.5. Cari Q tu. Beritahu cikgu berapa nilai Q? Tekan kalkulator dengan pantas. 3.39 darab 10.6 you. 10.6 unit. Unit bagi Q adalah energy. Unit dia Joule you. Joule. Bagus. Okey. So Q ni kita dapat N ni lah. Cuma dia nak time taken sekarang. Okey. Apa formula yang kita boleh kaitkan Q dengan time taken? Tolong respon. Q is equal to Power times darab time you. okay, good. PT. Q is equal to PT. Dan ini PT ini kamu ada tahun lepas sempat kalau heat ni. Masa kita belajar online je kan kalau heat ni. Okey, PT ini adalah berkaitan dengan dalam eksperimen kita akan gunakan power daripada power supply tersebut dan kita akan ambil time taken. Power darab dengan time taken akan dapat energy Q. Okey? Sebab itu dalam soalan ni ada berkaitan dengan power dan juga ada berkaitan dengan time taken. So masukkan saja Q ni, masukkan bahagian sini. Power 1800 watt. Okey. So tolong beritahu cikgu time dia dapat berapa? 3.39 darab 10.6 ni bahagi dengan 1800. Dengan pantas tekan kalkulator, jawapan Dapat 1883.33 you. 1883.33 unit. Second tu you. Ya, betul. Time unit adalah second. Okey. Itu sahaja. Okey. So benda baru bukan benda baru lah, benda yang kamu dah pernah belajar pun. Soalan ni tricky sikit disebabkan dia letakkan power. So tolonglah ingat, cikgu merayu sangat. Ada soalan yang selalu dia akan gunakan power supaya dia nak tengok kamu ni alert tak formula yang lain untuk energy. Okay, Q is equal to PT. So tolonglah ingat. Okay. Baik, seterusnya. Okay, figure 4.23 show an electrical steamer. Explain how fish is heated. So fish is heated ni berkaitan dengan specific latent heat. Okay. Katakanlah soalan ini 2 markah. 1 markah, 2 markah. Okay. So, apa boleh bagi tahu cikgu apa kita nak kait dengan specific latent heat macam mana ikan ni, okey, sebelum tu steamer ni sebenarnya macam mana boleh ikan tersebut masak daripada kita steamkan ikan tersebut. Siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu? Respon? Steam tu ada heat je ke? Steam tak ada heat. Itu jawapan kamu memang tak dapat lah maka. Okey, first cikgu nak kamu buka minda steam tersebut kita boilkan air tersebut kan. Okay, boilkan air tersebut akan bertukar daripada water menjadi apa? Water akan jadi apa? Ada air Steam kat bawah. je.
Okey, water akan jadi steam lah. Dekat bahagian dalamnya ada air, contain water. So bila kita panaskan, dia akan bertukar menjadi steam. Steam akan naik ke bahagian atas. Okey, steam akan naik ke bahagian atas. Kita tutup ruangan ya. Kalau tutup barulah jadi steam. Kalau tak tutup tak jadi steam. Tutup Okey. Sekarang ini masih belum lagi konsep untuk nak panaskan ikan tersebut, disebabkan oleh bila kita panaskan air, penukaran state berlaku. Latent heat of apa? Fusion ke vaporization? Vaporization. Okey, water jadi steam, dia akan adalah latent heat of vaporization. Cumanya kenapa yang bahagian steam ini dia masih lagi tak memanaskan ikan, sebab air ni bila dipanaskan dia absorb heat ke dia release heat? Kalau bagi kita cikgu, untuk dia jadi steam. Air nak Absorb. jadi steam. Absorb. Dia absorb heat. Maksudnya heat tak banyak lah yang ada dekat bahagian dalam ni, sebab heat tersebut diabsorb oleh water tersebut untuk dia bertukar menjadi steam. Boleh faham? Okay. So bila dia bertukar menjadi steam, masih lagi belum boleh memanaskan ikan tersebut. Okay. Bila dia dah tukar jadi steam, dia naik atas, benda ni tertutup. Bila dia naik atas, dia tak dapat keluar daripada steam tersebut, dia akan bertukar menjadi apa? Bila kamu panaskan, steam tersebut bila dia dapat keluar, bahagian atas tu sejuk. Ni bahagian atas dia sejuk. So dia daripada steam dia akan bertukar menjadi apa? Wap air. Ya, betul, wap air. So proses apa yang berlaku dekat bahagian penutup ni? Daripada steam, condensation. Okey, condensation daripada steam menjadi liquid. Okey, yang ini cikgu nak tanya, release ke absorb heat? Release je. Kalau daripada gas menjadi liquid, so dia release heat, betul? Release heat. Betul Gas jadi liquid, dia akan release heat. So bila dia release heat, bermaksud heat tersebutlah yang akan ditransferkan ke bahagian ikan. So poin pertama yang kamu akan tulis adalah di mana steam change to liquid. Okey, itu adalah poin yang pertama. Steam tukar kepada liquid. Poin yang kedua adalah specific latent heat of apa? Tolong respon. Vaporization. Vaporization. Release ke absorb? Is release ke absorb? Release je. Is release. Sebab itulah dia akan memanaskan ikan. Heat daripada ini akan memanaskan ikan. So tolong ingat, kalau steam, kalau kita panaskan air, dia masih lagi heat tersebut masih lagi tak dapat ditransferkan ke bahagian ikan. Disebabkan oleh dia absorb heat tersebut. Air itu yang absorb heat tersebut. So heat tersebut tak ada bukan bahagian dalam ni, sebab air itu absorb heat untuk dia tukar phase daripada air menjadi steam. Okey. So daripada steam tukar jadi liquid tu yang akan memanaskan ikan tersebut. So ini adalah berkaitan dengan jawapannya. Okey. Itu yang pertama. Baik, yang kedua. Tolong jawab soalan ni. What is the amount of heat released when 0.8 kg mini-mass of water at 25 degrees Celsius cool until become ice? Water menjadi ice at -6 degrees Celsius. State assumption you make in your calculation. Okay. So, cikgu tulis dulu. Water 25 degree Celsius. Dia tukar jadi ice. Okay. Dia tukar jadi ice. So, berlakulah penukaran state. Okay. Bila berlaku penukaran state bermaksud berkaitan dengan latent heat lah. Cumanya kalau kamu tengok kat bahagian sini, 25 degree Celsius nak tukar kepada ice, sebelum dia nak pergi kepada -6 degree Celsius, kita perlu buat timeline dulu ni cuba padam dulu sikit. Daripada water nak tukar jadi ice,
sebelum dia tukar menjadi ais, kita kena tengok berkaitan dengan temperature dahulu. Sebab itu kalau student cikgu minta dia buat timeline dahulu. Bermaksud jangan buat water ke ais terus. Water ke ais -6, maksudnya water dia tukar jadi ais. Lepas tu daripada 25 degree Celsius tukar jadi -6 degree Celsius. Ini salah. Ini salah di mana dia akan ada step-step dia sebelum dia tukar sampailah temperature dia -6 degree Celsius. Cuba bagi tahu cikgu. Water nak tukar jadi ais, kamu kena ada imagination sikit. Water yang 25 degree Celsius nak tukar jadi ais. Okey. Ais untuk permulaan berapa degree Celsius? Dia nak jadi freezing point ni berapa? Kosong. Kosong, betul. Bermaksud daripada water ni nak jadi ais dia mesti melalui kosong ni dulu. Okey, sekarang ni sorry. Sorry. Bukan ais, water dulu daripada state untuk water nak tukar jadi ais, dia masih lagi dalam keadaan water, temperature dia sahaja yang berubah. Okey, temperature dia sahaja yang berubah itu 25 sehingga 0 degree Celsius. Okey, selesai untuk yang tu. Okey, daripada water dia akan bertukar menjadi ais. Okey, water bertukar menjadi ais specific latent heat. Temperature bertukar ataupun tidak specific latent heat? Tolong respon. Tak bertukar. So 0 degree Celsius lagi. Tolong ingat Okey, ini phase tak bertukar. Yang bertukar adalah apa dia ni, temperature. So yang ini konsep spesifik apa? Respon. Hello. Konsep spesifik Heat capacity. Okey, ini adalah konsep spesifik heat capacity, iaitu Q is equal to MC theta. Okey. Water bertukar menjadi ais. Phase bertukar. Ini konsep apa? Specific latent heat je. Okey, latent heat Q is equal to ML. Okey, latent heat. Lagi, dia kata sampai jadi ais -6 kan? Okey. Ais tersebut masih lagi state phase yang sama, ais dan juga ais. Cuma temperature dia bertukar jadi -6 degree Celsius. Okey, cikgu nak tanya, phase tak bertukar, temperature bertukar. Ini berkaitan konsep apa? Specific heat capacity je. Specific heat capacity Q is equal to MC theta. Okay, ada 3 heat energy yang digunakan untuk menukarkan daripada water yang 25 degree Celsius ni kepada ais yang -6 degree Celsius. Kamu jangan main-main tukar macam tu terus Okay, dia kena ada step-step. Okay, so tolong cikgu. Ni cikgu labelkan Q1 Q1, ni Q2, ni Q3. Okay, ada energi yang diperlukan untuk menukarkan setiap satu ni. So dia nakkan apa ni, amount of heat kan. Okay, so Q total is equal to, kita akan tambah ketiga-tiganya, Q1 campur Q2 campur Q3. Okay, so Q1 ini adalah formula MC theta ini, Q2 adalah formula ML ini, Q3 adalah formula MC theta. Mana nak dapat untuk C ni? Ada ditulis kat bahagian sini specific heat capacity of water yang ini. Kalau L ini specific latent heat, ada latent heat kan? Okay, latent heat. Kalau yang C yang ini kita akan gunakan specific heat capacity untuk ice. Okay. Kalau cikgu buat untuk keseluruhan sampai habis ni, gas law tak sempat pula nak habiskan nanti. Okay, so cikgu tinggalkan sampai sini dahulu. Okay, supaya nanti senang-senang benda ni, soalan ini ada di dalam teks, kamu try buat nanti Cuma ni dia punya apa dia ni, cara nak selesaikan dia adalah macam ini. Okey ke tak? Faham ke tak berkaitan ni? Tolong respon je. Cikgu, kan ni dah bagi specific heat capacity tu semua kan cikgu kan? Okey. Ya. Tu rasanya tambah je lah yang tiga-tiga tu. Yang dia dah bagi tu. Tambah je lah ketiga-tiga tu. Oh, tak. Kita kena masukkan, okey, sekejap. Daripada Q total ni, is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Kamu kata tambah je lah semua tu. Maksudnya Q1 ni, kamu masukkan formula yang ini.
Maksud Q total is equal to ni, Q1 ni yang ini MC theta. Okey, keluarkan MC theta campur dengan Q2 adalah apa? Q2 adalah apa? Sebut ML. Okey. ML campur dengan Q3 adalah apa? Mesti theta. Ya, betul. MC theta. Okey. Mass sekarang ni, mass yang kamu guna tadi 0.8 tadi lah. Okey, mass semuanya kita akan masukkan 0.8. C untuk yang pertama ni, Q1 ni, water. Ni nak guna yang mana satu? Untuk C yang pertama. C yang ini. Nak guna yang mana satu antara tiga-tiga ni? Specific heat 4.2. capacity. 4.2 Okay, good. 4.2. L ni nak guna yang mana satu? 3.34. 0.34. Okay, good. C ni nak guna mana satu? 2.0. 2, ya. 2.0. Faham? Boleh ke? Faham juga. Faham kan? Tak susah pun. Cumanya dia rumit sedikit sebabkan oleh dia tukarkan state dan juga ada penukaran temperature. So kamu kena hukumkan berkaitan dengan specific heat capacity dan juga specific latent heat. Okay? Dah, settle. Oh tak, sampai pukul 11 saya kelas kita malam ni. Okay, seterusnya. Okay, dengan pantas gas law. Which of the following is correct? Number of air molecule, frequency of collision. Bila kita bola pingpong yang kemek kita masuk dalam air panas, so number of molecule dalam bola pingpong tersebut makin bertambah ke ataupun unchanged ataupun decrease? Respon? Unchanged je. Unchanged. Okay, unchanged. Collision kalau kita letak kat Increase. ni, Increase. increase. So jawapannya D. D. Dadu. Okay, good. Soalan nombor 2, the physics law involved is breathe in, breathe out. So thoracic cavity akan makin bertambah dan juga berkurang. So dia ada kaitan dengan apa? Pressure je. Pressure dan juga volume. Volume. Pressure dan juga volume. So law apa? Boys. Boy's law. Boy's law. PV lepas tu C jawapannya. Seterusnya diagram. Okey, ni cikgu nak teruskan sikit. Teruskan sikit. Okey. Okay, diagram show a pressure temperature graph. Ni pressure lawan dengan temperature graph. Sekarang ni kamu tengok temperature graph ni berapa kan? Degree Celsius. Dia gunakan unitnya adalah degree Celsius. Okay, which statement is correct about the condition? Jawapannya adalah apa? Daripada yang cikgu terangkan kepada kamu tadi, berkaitan dengan perbezaan degree Celsius dan juga Kelvin. So, jawapannya adalah yang mana? Respon? The gas pressure is 0 at degree 0 degree Celsius. Betul ke? Tak. Tak kan? Tak juga. Kalau kat 0 degree Celsius masih lagi ada bacaan pressure. So A ni salah. B ni betul tak? The gas molecule are stationary at negative 273. Betul juga. Betul ke salah? Betul juga. Ya, itulah jawapan dia. Yang ini yang cikgu terangkan kepada kamu tadi berkaitan dengan Kelvin tadi. So, kalau negative 273 degree Celsius ni bersamaan dengan berapa Kelvin? 0 Kelvin. 0 Kelvin. Kosong. Bermaksud kalau 0 Kelvin, molekul tersebut ataupun substance tersebut dia tidak Bergerak. Okay, stationary. Okay, so jawapannya adalah bola. Baik, seterusnya. Okay, mana correct relationship between the volume and temperature of gas in Charles law? Tengok dia punya y-axis dengan x-axis, jangan main jawab. Okay, jawapan. Ni Kelvin dengan volume. Betul juga. So, jawapannya adalah bola. Ya, betul. Okay. Kalau Kelvin dia kosong, maksudnya volume dia akan jadi kosong. So, volume akan makin bertambah, Kelvin juga makin bertambah. Okay, ni berkaitan dengan Kelvin dan juga volume. Kalau yang ini degree Celsius, mana satu relationship yang betul di antara pressure dan juga temperature? Respon? Ini sama dengan graf yang atas tadi cikgu tunjuk negatif 273. C betul juga. Okey, jawapannya C. C betul. Tak tepat. Salah. B. Okey, jawapannya adalah bola.
Sebab apa dia guna degree Celsius? Bermaksud kalau kamu sambung dia punya ni kalau kamu sambung dia punya graf ini sampailah pressure dia jadi kosong, berapa nilai dekat bahagian sini untuk degree Celsius? Respon? -273. Ya, betul. -273. Okey. Ini degree Celsius. Tolong bezakan dengan Kelvin. Kalau Kelvin dia akan sampai kosong. Tapi kalau degree Celsius dia tak sampai kosong disebabkan oleh bila kita sambung saja dia akan sampai ke -273 degree Celsius. Itu beza dia. Dan itu yang selalu pelajar akan confuse. Okey. Baik, seterusnya. Soalan nombor 4. Ada volume. Ada yang ini apa? 1/10,5 Pascal. Hello. Pressure you. Pressure. Okay, ini katakanlah volume 1, pressure 1. When the value is filled, okay, 20 cm3. Ini adalah volume 2. What is the new pressure? So kita nak cari P2. Apakah formula yang kita nak gunakan? Tolong respon. P1 V1 equals to P2 V2 you. Ini berkaitan dengan law apa? Boy's law you. Boy's law. Bosho. Okay, so tolong masukkan P1 ada yang ini, V1 adalah 5. Kita terus gunakan yang 5 cm3 ya. Volume ni pun kita gunakan 20 cm3 terus. Okay, kita nak cari P2. Dengan pantas tekan kalkulator, jawapan P2 ni dapat berapa? C you. Okay, dapat cicak. Okay, good. Betul lah. Okay, 2.5 dalam 10/4. Okay, seterusnya. Okay. Ada temperature. Lepas tu ada pressure. Ini T1 lah. Kita simpan T1. T1. As the balloon reach the certain altitude, the pressure decrease to 90 kilopascal. T2. What is the temperature? Kita nak cari T2. So, formula apa kita nak guna? P1 over T1 you. T1. Okay, good. Is equal to P2 over T2. Okay, tolong masukkan nilai cumanya. Kalau untuk gas law berkaitan dengan temperature, tolong hati-hati sebab kita kena buat apa? Tukar Tukar kepada kepada Kelvin. Kelvin. Ya, tukar kepada Kelvin. Bermaksud T1 ni 27. 27 nak tukar kepada Kelvin, dia kena buat macam mana? Buat macam mana? Tambah 273 you. Ya, betul. Tambah 273. Okay. Barulah dapat untuk T1. So, cari dulu berkaitan dengan T2. T2 ni dalam Kelvin dulu. Tolong respon dulu dalam Kelvin berapa nilai dia? Dengan pantas. Tekan kalkulator. Kilopascal ni biarkan je terus. Sebab kedua-duanya adalah kilopascal. So, kalau kamu nak guna 100 ni pun tak apa. Nak guna 90 ni pun tak apa. Tak payah guna 100,000 pun tak apa. Itu. Ini kalkulator. Ini bagi dulu. So, Pascal dia memang dalam kilo ke? Pascal dia dalam kilo. Tak, maksudnya kalau nak kira kita guna kilo Pascal Okey. atau Pascal. Okey, cuba kamu try masukkan 100 ni dulu. Tak payah gunakan kilo. Maksudnya masukkan nilai 100 ini sahaja. Dan juga 90 sahaja. Tak perlu buat 100,000. Dapat berapa T2 ni? Saya dapat 270. Okey, 270 kan? Okey, 270. Okey, faham. Okey, boleh terima lah tu. 270. Okey. 270 ni nak tukarkan kepada degree Celsius, kena buat macam mana? Tolak 273. Okey, tolak 273. Jawapan? Negatif 3 you. Ya, betul. Jawapannya A. So, apa dia, advice cikgu, kalau kamu tukar lagi baguslah. Kalau kamu buat 100,000 contohnya, 90,000 tu lagi bagus. Cuma ya kalau kamu trick dia, kalau kamu tengok
nilai untuk satu benda ini dia bagi dalam kilo. Yang ini pun dia bagi kilo juga. So benda yang sama sahaja. Maksud kalau kamu nak ambil 100 dengan 90 saja pun boleh terima dah. Disebabkan oleh kedua-duanya menggunakan prefix yang sama. Okey, tak perlu nak keluarkan lagi, tak perlu nak besarkan lagi. Okey. Itu triknya lah. Tapi kalau kamu nak buat 100,000 pun boleh je, dapat je nilai yang sama juga macam ni. Cuma dia takut buang masa lah, tekan kalkulator banyak-banyak nombor kan. Okey, baik. Seterusnya last kot. Okey. Last. Volume dan juga temperature. Dia bagi volume dia 150. Ni adalah V1. Ni adalah V2. Ni adalah temperature 1. X yang kita nak cari temperature 2. So formula apa nak guna? Charles V1 over T1 je. Over T1 is equal to V2 over T2. Tolong hati-hati berkaitan dengan apa? Kalau temperature. So negatif 23. Kalau nak tukarkan kepada Kelvin kena Tambah 23. Okay, dengan pantaskan kalkulator dapat berapa T2? Buat dalam Kelvin dulu. T2 ni kamu letak kalkulator nanti kamu dapat dalam Kelvin dulu. $500. 500 500 Kelvin. So 500 Kelvin tukar kepada degree Celsius tolak 273. So jawapan 227. 227. Oh, jerit lah tu. Okey, so jawapannya adalah dadu. Okey. So habis. Okey. So itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan dua subtopik, iaitu spesifik latent heat dan juga gas law. Okey. Harapnya dapat membantu kamu berkaitan dengan permasalahan untuk dua subtopik ini, ataupun kita dapat revise balik supaya lepas-lepas ni tak adalah kamu nak buka balik berkaitan dengan dua subtopik ini. Kamu dah kamu dah well known berkaitan dengan topik ini. Okey, subtopik ini. Okey. So harapnya dapat manfaat. Kita jumpa di kelas yang seterusnya setiap malam Jumaat nanti. Okey. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Nanti cikgu akan upload video yang cikgu rekod untuk kelas ni. Okey, itu saja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima kasih banyak, Ibu. Thank you, sir. Terima kasih banyak-banyak Terima cikgu. kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih banyak, Terima kasih sir. banyak cikgu. Ya. Thank you, sir.